Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita menerusi kitab Riyadhus Salihin, sambungan berkenaan dengan bab makruh meniup dalam minuman. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi asy-syarab. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina faqala ahraqaha qala fa inni la arwa min nafsi wahidin qala fa abinil qadaha idza anfika. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau kita telah bincangkan sebelum ini, nama beliau adalah Malik bin Sinan. Beliau mengatakan Nabi SAW melarang daripada an-nafakh. An-nafakh ni maknanya tiup. Sebagaimana tiupan sangkakala tu dipanggil nafkhah. Tiupan sangkakala dipanggil dari sudut bahasa Arab an-nafkhah. Jadi maknanya dekat sini baginda melarang untuk kita meniup air dengan tiupan yang kuat atau tiupan yang perlahan. Maka pada ketika itu seorang lelaki bertanya, bagaimana kalau sekiranya ada kotoran yang didapati pada minuman tadi? Dia kata kalau kita tak boleh tiup, bagaimana keadaannya kalau sekiranya dalam bekas minuman tadi itu terdapatnya kotoran? Jadi kita tiup tu adalah untuk membuang kotoran itu. Maka jawab baginda Nabi SAW, ahraqaha, kalau ada kotor buangkan air itu, tuang air itu, buangkannya, isi air yang baru. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya belum merasa puas minum daripada sekali nafas. Dia kata sesungguhnya dia ni kalau minum dengan satu nafas, satu tegukanlah sekali minum, tidak akan merasa cukup untuk menghilangkan dahaganya. Maka jawab Nabi SAW, kalaulah begitu, singkirkanlah dulu bekas itu dari mulutmu dan bernafaslah kamu daripada luar bekas. Maknanya jangan kamu bernafas di dalam air. Sebab bila diminum air, dia kata kepada Nabi SAW, kalau tak boleh bernafas atau meniup dalam air, mestilah masa kita minum air, hidung kita sedang berada di dalam ruang cawan.
kita akan menghembuskan nafas kena pada air tadi. Jadi kata sahabat tadi, dia tak boleh nak minum air sambil tahan nafas, supaya nak mengelakkan daripada nafas itu dikeluarkan daripada hidungnya agar terkena air. Maka Nabi kata, kalau kamu tak mampu, bila kamu nak bernafas, kamu jauhkan. Tarik nafas, kamu minum balik. Bila nak hembus, kamu jauhkan. Begitu yang digambarkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tadi. Ya. Baik. Para ulama menyatakan berdasarkan pada hadis ini, larangan yang dimaksudkan di sini adalah bersifat makruh. Dia tidak sampai kepada haram. Kerana sesuatu benda dia akan jatuh kepada yang haram jika terdapatnya ancaman. Maknanya bila Nabi larang, Nabi bagi ancaman. Kalau kamu melakukan begini, ancamannya begini. Tapi dalam hadis ini tidak ada ancaman. Ya, tidak ada ancaman daripada Nabi SAW bagi siapa yang meniup atau menghembuskan nafas di dalam bekas air yang diminumnya. Sebaliknya Nabi tegah saja, jangan melakukannya. Ulama bincang, kenapakah Nabi SAW melarang kita meniup makanan yang panas atau meniup minuman yang panas, ataupun melepaskan nafas, menghembuskan nafas pada minuman yang sejuk ketika sedang minum? Kenapa Nabi larang? Yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah, ia adalah termasuk di antara bab adab dan nak mengelakkan daripada makanan atau minuman itu tadi dikotori. Sebab kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, dekat hidung kita ni, kalau tuan-tuan tengok dalam lubang hidung kita ni, Allah buat bulu hidung. Mana ada orang dalam hidung tak ada bulu? Nipulah sangat. Dalam lubang hidung kita ni Allah buat bulu. Kenapa ada bulu? Bulu ni dipanggil filter, penapis, supaya yang disedut masuk ke dalam hidung kita adalah udara. Adapun debu-debu yang halus, dia tersekat kerana adanya bulu hidung tadi. Adanya bulu hidung tadi. Sebab tu dia membina tahi hidung. Ni bukan cerita bab kuliah tahi hidung ni. Cuma nak ceritakan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jadi kenapa Nabi larang kita menghembuskan nafas ketika kita minum dalam bekas air? Kerana takut apa kotoran yang tersekat di hidung tadi, bila kita menghembuskannya, dia jatuh ke dalam air itu, maka dia akan mengotori air tersebut. Selain daripada itu juga, kenapa Nabi larang untuk kita meniupkannya? Kerana pada mulut kita juga, dalam kajian yang dibuat oleh doktor-doktor, dia terdapat lebih daripada 10,000 mikroorganisma. Maknanya bakteria dalam mulut kita ni. Tapi maha hebatnya Allah tuan-tuan, air liur kita ni kita tak buang selalu, betul kan? Padahal kalau nak ikut kotor, tapi kita telan. Allah jadikan sistem penghadaman kita dengan bakteria yang ada di dalam kawasan mulut. Bila dia telan masuk dalam perut, bakteria itu, ada kajian menunjukkan dia bertindak untuk membantu pencernaan makanan dengan lebih baik, dan dia akan mati apabila berhadapan dengan proses penghadaman. Maknanya bila dia masuk dalam perut, dia membantu untuk mencernakan makanan, lepas tu dia mati, dan dia tidak mendatangkan sebarang mudarat. Kerana dalam perut kita ada sistem yang tersendiri, asidnya, yang menyebabkan bakteria itu tidak memudaratkan perut
kita. Jadi sebab itu dilarang untuk kita meniupkannya. Itu adalah kajian-kajian yang dibuat. Ada juga para ulama yang mengatakan dilarangkan kita meniup. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tiup, dia keluar bersama dengan tiup tu air liur. Duk tiup-tiup kuat-kuat, terkeluar, tersembuh sekali air liur. Jadi apa akan terjadi? Nanti takut kalau kita tak habis minum, minuman itu bila nak diberi kepada orang lain akan merasa geli untuk meminumnya. Jadi ia bab adab supaya menghormati rezeki, adab supaya tidak merosakkan makanan, supaya kalau makanan itu dapat dikongsi oleh orang lain dapat minum bersama dengan kita daripada makanan dan minuman itu. Sebab itu ulama mengatakan kalau air itu panas jangan tiup, tunggu sampai dia sejuk ataupun suam baru kita minum. Bahkan Imam Nawawi dalam fatwa dia mengatakan makruh makan benda yang terlalu panas, dan juga makruh makan benda yang terlalu mentah. Kerana dalam kajian, kalau kita makan benda mentah, setengah sushi ni, kalau yang betul-betul daripada Jepun ni tuan-tuan, sushi ni dia memang makan mentah. Tapi bila datang Malaysia ni, dia kena ikut cara Malaysia lah. Masa orang Malaysia dia tak makan lah sampai betul-betul mentah. Dia makan juga walaupun separuh masak. Tapi kalau ikut orang Jepun kat sana, isi ikan ke apa ke, dia makan mentah. Kerana mereka biasa makan begitu. Kenapa ulama kata makruh? Kerana bila makan mentah, dia tak baik untuk sistem pencernaan. Sebab perut kita kena kerja 2 kali ganda. Dan dia lama kelamaan akan menjadikan sistem penghadaman kita semakin lemah. Dia tak dapat cerna dengan baik. Kalau terlalu panas pun makruh. Kenapa? Kalau kita minum terlalu panas, makan benda panas-panas masuk dalam mulut sampai paksa juga walaupun duk tahan panas tu, makruh. Kerana dia juga menyakitkan. Apa benda yang menyakitkan kerana panas, dia makruh. Sebab itu Nabi SAW melarang kita tanpa apa-apa sebab menampal benda yang panas pada tubuh kita, melainkan untuk tujuan berubat. Kalau tidak ada cara lain nak berubat melainkan cara itu. Kan zaman sekarang kan teknologi, cara perubatan dia kena pakai laser, dia kena pakai benda-benda yang panas, tekap pada badan kita untuk bagi pengaliran darah yang lebih baik. Zaman dulu pun ada juga Al-Kai, nama dia Al-Kai. Tapi kalau saja-saja bubuh, tak ada apa-apa sebab, makruh. Kerana dia menyakitkan badan. Tapi kalau tujuan berubat dan ada keperluan, maka itu hukumnya harus. Maka disebabkan kerana itu, dia juga boleh merosakkan lidah kita. Maka kerana itu Islam memakruhkan kita makan makanan yang terlalu panas ataupun meniupkan makanan ketika makanan itu terlalu panas. Sebaik-baiknya adalah sederhana, tak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Suam itulah yang paling baik. Ya, itu kalau nak ikutkan cara kita nak memilih makanan pun, Islam mengajarkannya dengan sebaik-baiknya makanan itu. Ya. Kerana kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Syaukani pula dia huraikan, dia kata apa? Dia kata kalau kita tiup makanan atau tiup pada air minuman, dia menghilangkan berkat makanan itu. Sedangkan kita dah belajar sebelum daripada ini, ketika kita makan turunnya berkat.
Ketika kita sedang makan atau minum, Allah turunkan keberkatan. Bila kita baca doa, kita pegang, kita makan, kita minum, Allah turunkan berkat. Tapi bila kita tiup, seolah-olah kita menafikan keberkatan itu, dan dia boleh menghilangkan keberkatan tersebut. Selain para ulama kata kenapa makruh minum terlalu panas, makan terlalu panas ni, selain pada dia boleh menyakitkan mulut, kerana makanan yang, minuman yang terlalu panas ini adalah makanan yang sesuai untuk ahli neraka. Yang kamu pergi makan cara makan ahli neraka tu pasal apa? Kalau betul nak makan panas-panas, masuk neraka, akan diberi makan yang paling panas. Yang Allah kata, fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Mereka akan diberi minum air yang sedang menggelegak. Sebab itu ulama kata Islam melarang kita buat apa saja benda yang dekatkan kita kepada ciri-ciri ahli neraka. Ciri-ciri ahli neraka, walaupun dalam bab makan atau dalam bab minum. Walaupun dalam bab makan atau dalam bab minum, maka dia dilarang. Sebab tu makanlah makanan yang suam, ya, kerana dia adalah makanan yang terbaik, ya. Itu antara hikmah dia kenapa Nabi SAW larang kita meniup, ya, melarang meniup. Satu, ada dua larangan. Kita makan benda terlalu panas. Nombor dua, kita tiup. Dua benda dah kita buat salah sebenarnya kat itu, yang menghilangkan berkat. Sebab tu kalau nak order, aneh, teh tarik suam, okey, jangan tarik mesti panas ha. Kalau dia minta panas tapi dia nak sembang dulu bagi suam, tak apalah. Tapi kalau dia minta panas, dia minum panas-panas, makruh. Kan setengah orang dia ambil panas-panas, dia berasap lagi, dia minum enggak sikit-sikit, walaupun sakit mulut dia minum enggak, makruh. Saya pernah tegur satu haji tu, dia minum. Dia kata, "Ji, kalau panas tak payah minum." Dia kata, "Saya dah biasa dah." Saya kata, dah biasa tu lagi bahaya tu. Dah biasa kan tu lagi bahaya, ya. Ada setengah nak minum, dia tiup pelan-pelan, letak kat ujung bibir cawan tu, dia tiup, sambil tiup dia minum. Itu pun makruh, ya, kerana dia adalah merupakan cara makanan yang diberi kepada ahli neraka dan menghilangkan berkat itu, ya. Baik. Kemudian perkara yang kedua yang diajar oleh Nabi SAW daripada hadis ini, kalaulah minuman atau makanan itu telah pun rosak atau terdapat padanya kotoran yang tak boleh lagi untuk dibersihkan, maka caranya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita membuangnya, kerana dia boleh mendatangkan mudarat. Kalau kita membuang makanan atau minuman kerana kotoran dan boleh mendatangkan mudarat pada kesihatan, dia tidak dikira sebagai membazir. Contoh, kita buat satu balang teh tarik, lepas buat kita tinggal, dah sejuk, kita ingat nak dia dah sejuk sikit, kita ingat nanti nak masuk bilik air, nak minum sejuk-sejuk, terlupa. Lepas tu masa nak masuk bilik air, kita buka tengok, Allah, rupanya semut, geng semut, dia dah buat swimming pool lah tu, dia berenang, mati syahid semua. Mati dia penuh semut dalam tu. Apakah perlu kita kata, sayang bazir teh tarik ni kalau buang? Kita pun tapis, ya, tapis beberapa kali lah nak buang semut tu, pakai tapis yang halus tu. Lepas habis, tetamu datang pula, panaskan balik, jamu tetamu. Ji, minum Ji, jah minum. Teh tarik ni tadi masuk semut.
Saya tapis semua dah. Ada semua lagi tak? Tak ada dah kan? Saya tengok tak ada dah tu. Agak-agak orang tu minum tak? Tak minum, boleh dengar semua dah. Maka pada ketika itu, kalau seseorang membuang air kerana kotorannya, walaupun dapat disucikan, tapi kadang-kadang manusia ni bukan masalah suci, masalah dia geli. Masalah dia geli. Dia tak lalu. Jadi tak wajib ke atasnya untuk makan dan minum. Sebab tu Nabi SAW bila sahabat Khalid ibn Walid suka makan biawak padang pasir, bom. Siapa pernah makan biawak padang pasir? Ada kawan saya pernah makan, dia kata sedap. Biawak padang pasir, Khalid bin Walid suka makan. Dia panggang tu, digigit, makan. Dia kata, ya Rasulullah silakan. Nabi kata, tak boleh makan. Apakah haram? Tak, bukan haram. Kalau haram Nabi dah larang sahabat makan, tapi Nabi kata tak lalu. Ini menunjukkan kalau kita tak lalu, tak berdosa kalau kita tak makan, asalkan jangan hina makanan itu. Jangan kata apa pergi makan biawak ni, macam makan cicak. Jangan sama dengan cicak. Cicak tak boleh makan. Dog ni boleh makan. Jadi jangan samakan benda yang haram dengan benda halal. Sama juga belalang. Masa pergi perang, sebahagian perang Tabuk, Nabi duduk lama, makanan habis, sahabat tangkap belalang besar-besar ni tuan-tuan. Belalang kat padang pasir tu, besar-besar panjang ni, ada lebih sejengkai dah. Dah tak ada makanan. Buru belalang, masak belalang, makan belalang. Nabi tak makan. Sahabat makan, tapi Nabi tak larang. Kenapa? Bukan semua orang lalu makan belalang. Ke tuan-tuan lalu? Ambil belalang, goreng, buat masak sambal. Ada saya tengok kat TV baru ni, dia jual, siap jual dalam apa ni, botol. Jual belalang. Uish, tak lalu makan. Orang yang dah biasa, dia tak apalah. Kita yang tak biasa, tak lalulah nak makan tu. Tengok dia lebih kurang lipas pula, masak pula. Kalau masak kicap pula kan, tengok nak dekat sama dengan lipas, lagi kita tak lalu lah ya. Tapi jangan menghina. Kalau orang makan jangan hina, kerana dia boleh makan ya. Maka di sini menunjukkan pada kita, kalau seseorang itu kotornya minuman atau makanannya, dia boleh buang kalau dia tidak lalu untuk makan atau minum. Sama seperti lalat, kan Nabi ajar, bila lalat jatuh dalam minuman kamu atau dalam makanan kamu, rendamkanlah lalat itu, falyaghmishu, rendamkanlah dia, kerana pada salah satu sayap dia itu adanya penawar. Satunya pembawa penyakit, satunya penawar. Tuan-tuan tengok hebat Allah Ta'ala tuan-tuan. Pada satu makhluk tu Allah ciptakan baginya ada penyakit dan ada lawan kepada penyakit dia, antibiotik dia. Sama macam ular. Ular ni walaupun ada bisa dia, daripada bisa dia itu juga orang kaji ada penawar dia untuk lawan balik bisa dia. Begitu juga pada lalat tadi. Nak tunjukkan kuasa Allah, pada satu makhluk tu Allah cipta padanya penyakit dan Allah boleh ciptakan daripadanya ubat. Tapi kita lalu tak? 3 ekor lalat jatuh, jangan buang ni, bazir ji, rendam, bawa keluar. Dia rendam, dia kacau pula, kotang, bawa keluar. Allah, kita risau takut kaki lalat tu ke sayap dia tercabut, dia rendamkan di dalam tu, tak lalu kita nak minum. Minum je, jangan bazir je. Minum muntah, macam tak minum. Jadi ketika itu tak apa kita membuang air tadi, tidak dikira dia sebagai membazir. Sebab tu Nabi bagi tahu kat sahabat tadi, kalau kotor kamu buang airnya, ya, kamu buangkan, kerana dia tidak dikira sebagai berdosa kerana membazir. Baik.
Lagi satu hikmahnya dekat sini, kenapa Nabi larang kita bernafas? Ada dua hadis ni. Hadis ni Nabi larang dua benda. Satu, mula-mula Nabi larang tiup. Nombor dua, Nabi larang lelaki tadi bernafas di dalam air ketika minum, menghembuskan nafas dalam air ketika minum. Nabi larang. Kenapa? Dalam hadis yang lain, kenapa Nabi larang? Hikmahnya, kata para ulama, dalam hadis riwayat Anas yang lain, baginda bersabda, Nabi SAW ni minum dan bernafas 3 kali. Maknanya Nabi minum, kita dah bincang sebenarnya kan, 3 kali. 1, 2, 3. Nabi jauhkan nafas Nabi ke dalam air tadi. Kenapa Nabi sebut? Fa innahu, ada 3 hikmah dia. Nabi kata fa innahu arwa wa abra wa amra. 3 kelebihan dia. 3 kelebihan kalau kita minum, jauhkan daripada melepaskan nafas kita ke dalam air. Nabi janjikan kita 3. Pertama, arwa. Dia lebih cepat menghilangkan dahaga. Sebab tu kadang-kadang kita minum air, minum satu, kita tengah dahaga ni. Tengah dahaga, kita minum dengan satu teguk, guduk sampai habis. Dah minum satu teguk ni tak hilang dahaga lagi. Ambil pula lagi minum, guduk tak habis, tak hilang dahaga lagi. Sebab cara kita minum salah. Sedangkan Nabi ajar dengan 3 teguk, walaupun ayak tak habis lagi, 3 teguk boleh hilang dahaga kalau kamu ikut cara yang Nabi ajar. Tu kelebihan ikut sunnah dengan ikut nafsu. Dia tak sama. Okey, itu pertama. Yang kedua, terutamanya siapa nak puasa. Kalau lagi mai tengah hari dahara kan, minum ikut cara yang Nabi ajar. Nombor 2, Nabi kata abra. Dia lebih sihat. Dia lebih sihat. Maksudnya bila kamu minum macam tu, kesihatan kamu lebih baik. Allah jadikan dengan sebab kita minum cara tadi tu, makan dengan tak meniup tadi tu, itu lebih baik untuk kesihatan kita. Dalam kita makan tu, kita juga telah menjaga kesihatan. Tapi bukan bererti sampai minum 5 gelas dia tarik tu. Itu salah lah. Nombor 3, wa amra, iaitu dia lebih menjadikan minuman kamu itu amra. Maknanya amra ini adalah menunjuk kepada lebih menjadikan dia menepati kepada perintah Allah dan Rasul. Maknanya dapat pahala. Dapat pahala. Baik, kemudian kita tengok hadis yang kedua. Wa an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fi. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda melarang daripada bernafas di dalam tempat air atau meniup ke dalam air. Bernafas di dalam air atau meniup ke dalam air. Ya. Ini ketika minum air ya. Nabi larang 2 benda lah. Ini kita dah bincangkan tadi tentang larangan nafas dan juga meniup. Okey, kita masuk pada hadis yang tajuk yang seterusnya. Boleh minum sambil berdiri, tetapi duduk yang lebih utama. Ya. Wa an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasharaba wa huwa qa'imun, muttafaq alaih. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan
saya telah memberikan air kepada Nabi SAW daripada Zamzam, dan aku melihat baginda meminumnya dalam keadaan baginda berdiri. Masa kejadian ni berlaku, dalam hadis yang lain, ketika itu Nabi SAW sedang menunaikan haji wada'. Sebab tu lepas habis selesai tawaf, Nabi pergi nak minum Zamzam. Abdullah bin Abbas bawa, Nabi menghadap ke arah qiblah, kemudian Nabi minum dalam keadaan baginda berdiri. Ini menunjukkan minum berdiri ini boleh, tapi ada panjang perbahasan para ulama. Ada ulama kata minum berdiri ini dibolehkan khusus untuk Zamzam saja. Selain Zamzam, minum di restoran Zamzam pun tak boleh, walaupun nama Zamzam juga. Maknanya minum air Zamzam saja. Ada pula ulama kata boleh minum berdiri itu kerana apabila tidak ada ruang untuk duduk. Sebab kisah ni berlaku ketika Nabi buat haji. Nabi nak dudukkan kita kan, kalau nak duduk orang ramai, duduk masuk tawaf semua. Kalau kita duduk orang tak nampak kita, boleh mudarat, orang langgar kita dan orang pijak kita. Jadi membahayakan. Ketika itu ada ruang keuzuran daripada duduk, maka boleh berdiri. Contoh kita nak minum duduk. Bila kalau kita duduk cangkung, kita dia ni tak boleh lipat kaki pula. Kalau dah lipat tak boleh naik lah, kena orang papah, sebab sakit lutut. Yang jenis-jenis pun ada juga. Ataupun nak duduk, tapi itu kawasan laluan orang nak lalu, kita tak boleh nak duduk, maka ketika itu dibolehkan untuk kita minum berdiri. Yang ketiga pula pandangan ulama menyatakan boleh minum berdiri walaupun tak ada halangan dan keuzuran, tetapi duduk lebih afdal. Maknanya dalam hal ini seolah-olah pandangan ketiga kata Nabi SAW membuat kedua-duanya. Cuma Nabi nak tunjuk antara dua tu, dua-dua boleh buat, tapi mana yang afdal? Duduk lebih afdal daripada berdiri. Tapi kalau dia minum berdiri juga tidak salah, cuma jika dia duduk, itu adalah lebih afdal. Kalau tanya mana lebih baik, yang tu lah lebih baik, duduk tu. Tapi kalau dia tak mau duduk, nak berdiri, maka ia juga dibolehkan. Jadi ada tiga pandangan para ulama dalam hal ini, ya. Baik, kerana banyak hadis yang diriwayatkan yang sahabat nampak Nabi SAW itu minum dalam keadaan berdiri, walaupun bukan air Zamzam. Walaupun bukan air Zamzam, ya. Kadang-kadang kita kena kerja kan, tengah kerja ni nak duduk susah, ya, terpaksa berdiri sebab tugas yang kita buat tu sentiasa dalam keadaan kena berdiri. Jadi pada ketika itu tidak mengapa. Cuma kalau ada tempat duduk, janganlah berdiri. Kalau orang dah sediakan ruang duduk, bangku semua, nak minum duduklah, janganlah berdiri pula, ya, kerana kita dituntut untuk mengambil yang lebih afdal. Nanti insya-Allah kita akan bincang kenapakah hikmah minum duduk tu lebih bermanfaat berbanding minum dalam keadaan berdiri, dari sudut hikmah kesihatannya, dari sudut nilai kesihatannya. Masuk ni? Belum? Ada lagi? Baik, kita ambil satu lagi hadis. Wa anin Nazzal ibn Sabarah radhiyallahu an. Baru nak baca masuk pula. Okey, baik, kita tangguhkan dah tu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.